Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah, kita cuba mengambil satu pelajaran ikhwan daripada sepotong hadis Nabi. Hadis yang agak pendek. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat daripada Abu Daud. Rasanya hadis ni dia pendek, dia sangat ada kena-mengena dengan kita di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan rasanya nak jadikan hadis ini sebagai kita punya prinsip hidup sangat payah. Sangat payah. Cuba sedaya upaya nak jadikan hadis ini sebagai kita punya metod perjalanan hidup. Hadis pendek, tapi kalau kita renung, oh dahsyat hadis ni, sukar nak buat. Nabi kata, hadis ni hadis Abi Daud, hadis yang sahih. Nabi kata, man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahu Allah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Nabi kata, man qala fi mu'min, siapa yang bercakap tentang satu orang yang beriman, dia cakap dengan makna kata dia kritik. Ma laysa fihi, apa yang dia kata tu sebenarnya tak ada pun pada kawan tu. Dia kata kawan tu kedekut ke, temberang ke, dia kata. Tapi Nabi kata, ma laysa fihi, satu pun dia kata tu dia tak sedang, tak ada kat kawan tu. Nabi kata, askanahullahu radghatal khabal, Allah Ta'ala arahkan malaikat didihkan lumpuk neraka. Lumpuk neraka tu, selut-selut dalam neraka tu, Allah kata pada malaikat, didihkan dia, panaskan bagi gelegak, letak kawan yang kata kepada orang mukmin sedangkan benda dia kata tu tak ada pada kawan tu, letak dia dalam lumpuk neraka tu hatta yakhruja mimma qala, sampai dia tarik balik apa yang dia cakap itu. Subhanallah. Jadi kita duk puasa ni, kita duk dengar hadis Nabi kata, man lam yada' qawla zur wa amala bihi, siapa yang puasa tapi tak tinggal cakap bohong, wa amala bihi, dan apa yang berkaitan dengan benda-benda bohong tu, falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala sampai di hari akhirat, walaupun dibuka buku hamba Allah tu dia puasa daripada keluar matahari sampai jatuh matahari, dia puasa, dia tak buat benda-benda batal puasa, memang tercatat dia ini seorang yang mufattirat minal akli wa syurbi, dia jaga diri dia supaya tak batal puasa daripada makan dan minum, memang itu dicatat. Tapi kerana dia cakap bohong, kerana dia buat benda-benda yang ada kaitan dengan bohong, walaupun ditulis dia ini seorang
yang puasa, falaisa lillahi hajah, Tuhan tak mau peduli benda tu, dan Tuhan tak akan izin pahala sampai kat dia. Artinya di depan Tuhan dia akan dihisap macam orang tak puasa. Tuhan kira bicara dengan dia macam orang tak puasa. Kata para ulama kita, satu orang dia buat satu maksiat dalam bulan puasa, dia berdosa. Tetapi berbohong dalam bulan puasa jauh lebih berdosa. Sebab bohong ni dia mencederakan hati orang. Dia bagi hati orang tu rosak. Dia bagi harapan, lepas tu dia ranjau lagu tu je. Bermakna dia bagi rosak orang. Seperti mana satu orang yang puasa, dia bagi makan pada kawan lain yang buka puasa, dia akan dapat dua pahala. Pahala dia dan pahala kawannya dia jamu buka puasa. Demikian bohong. Bohong ni bila dia bohong, dia mencederakan dua hati orang. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nak kira kawan ni macam tak puasa. Mungkin kita boleh selamat daripada bohong pasal kita baca teruk lah. Tapi ini hadis ni kita baca hak pendek ni, kita menilai orang. Kita tak tahu ikut kepala cerita dia, kita buat satu penilaian, itu memang tak boleh pakai. Sedangkan dia mukmin, sedangkan dia orang baik, tapi ada cerita tak baik pasal dia keluar, kita pun bawa cerita tu. Masa kita bawa cerita tu, kalau cerita tu malaysa fihi, tak ada pada kawan tu, maka masa tu juga Allah Ta'ala arah malaikat nyalakan api neraka, tapi ambil lumpur dia, radghatal khabal. Lumpur neraka tu bagi mendidih, maka besok askanah akan jadi tempat duduk dia, akan jadi tempat kediaman dia, sampailah hatta sehinggalah yakhruja mimma qala, dia tarik balik. Tapi kalau akhirat nak tarik balik macam mana? Dunia bolehlah tarik balik, tapi kalau sampai akhirat, oh subhanallah. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, ada di hari akhirat nanti Allah Ta'ala bangkit dua orang. Satu orang yang paling kaya-raya, dia ni penuh bergelumiang dengan nikmat, cukup kaya. Lagi satu orang ni, dia ni kita kata pasal tak mandi bunga kot, kira tak ada masalah, dia tak kena. Daripada duit tak ada, susah, semua dia kena. Kira penderitaan hidup tu dia kena. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim cerita dua orang ni Allah Ta'ala hisap. Mula-mula Allah Ta'ala ambil kawan yang paling kaya. Dia kaya, betul-betul punya kaya. Mungkin dia orang Islam lah kot, dia kaya. Lepas tu Allah Ta'ala kata ke dia, pergi masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Dan masuk dalam syurga tu lama mana? Lama dia kita kata seketika, sah saja. Masuk, keluar balik. Dia pun masuk, dia tengok syurga. Kita dah bacakan hadis hari yang baru ni, yang dia tu tengok pintu syurga, nak pergi dekat. Ni orang lain. Dia ni kaya raya, dia beriman baik atas dunia. Allah kata pergi masuk dalam syurga. Masuk, Allah kata keluar balik. Dalam hadis kata apa? Dicelok dia tu dalam syurga, diangkat balik. Lepas tu Tuhan tanya kat dia, macam mana? Dia tengok syurga, dia kata, ya Allah, sesungguhnya dalam dunia aku tak pernah dapat nikmat. Wahai dia orang paling kaya, dia kata apa? Ya Allah, sebenarnya aku tak pernah dapat nikmat. Pasal apa? Sesaat duduk dalam syurga, yang kita baca dalam sembahyang tarawih tu, wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Sesaat duduk dalam syurga, menyebabkan nikmat syurga sesaat tak ada bandingan dengan nikmat dunia hak puluh-puluh ribu ni. Sampai dia kata, ya Allah, aku tak pernah dapat nikmat yang macam ni. Wahai dalam dunia dia paling kaya. Dia tengok nikmat syurga, dia kata, ya Allah, aku tak pernah dapat nikmat. Allah ambil pula kawan yang miskin semua ni, dengan sakit, dengan yang tu, dengan yang ni.
Allah letak dia dalam neraka, orang kata letak angkat balik. Allah tanya kat dia macam mana? Wahai dalam rekod dia ni, kita kata paling malang lah manusia ni, paling malang. Dia kata, ya Allah, sebenarnya masa aku duduk dalam dunia, aku tak pernah kena uji apa-apa. Wahai dia duduk dalam dunia, mulut ni siang malam duduk mengerang, awak macam tu, awak macam ni, awak lagu tu, awak lagu ni, lepas satu kena satu, lepas satu kena satu. Dia masuk neraka tu letak angkat balik aja. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku tak pernah sakit dalam dunia. Pasal apa? Pasal azab dalam akhirat tu tak ada bandingan dengan dunia. Tak ada bandingan. Tapi ada satu orang yang kita baca dalam hadis ni, dia bercakap tentang satu orang beriman yang dia sifatkan dia tu jahat lah, macam tu lah, macam ni, ma laysa fihi. Sedangkan sifat tu tak ada apa kat kawan tu. Askanahullahu radghatal khabal. Allah Ta'ala akan didihkan lumpuk-lumpuk neraka tu, dan askanahu, bagi dia duduk tempat kediaman dia sampai Tuhan tanya kat dia, hang nak tarik balik tak? Apa hang kata? Lidah dia takkan kata nak tarik balik. Pasal apa? Dia duduk mengerang dengan azab dalam neraka. Yang ni saya ingat satu hadis ni, susah pasal kita ni, kita komen orang cepat, kita cepat komen orang, kita tak tahu apa ekor kepala, kita cepat komen. Kata dia ni memang macam tu. Dan macam mana hang tahu dia lagu tu? Ramai dah orang duk cakap lagu tu, ramai dah orang cakap, mata tak pernah tengok pun, kita pun tak pernah ada pengalaman dia tuang kita, dia ranjau kita, tapi hanya mai hujah, ramai ada orang duk cakap macam tu. Jadi Syekh Nasaruddin Albani kata apa? Dia kata, aku ingat lah, aku tak payah tulis kitab besar-besar untuk selamat manusia daripada neraka. Cukuplah aku bubuh satu hadis ni. Kalau hampa nak beriman, nescaya hampa boleh beriman dan hampa boleh selamat diri daripada neraka. Tak payah cerita lagi hadis-hadis lain. Buat ni masuk neraka, buat ni, cerita hak ni saja. Hak ni saja, kalau letak 1000 orang, seorang pun tak lepas. Kita baca-baca surat khabar, golek kepala dah. Kita duk golek dah, tu macamnya golek. Pernah tangkap khaluat. Betul ke dia kena tangkap khaluat? Ataupun apa cerita di belakang khaluat tu? Apa hal? Tak tahu, tapi kepala duk golek dah. Tengok hidung pun kembang tahu ah. Dia tu dengan sembahyang, dengan daya bertanda semua elok, kita dah golek kepala dah. Kalau kita sifat benda buruk dalam hati kita memang ada pada dia, kita selamat lah. Tapi kalau tak ada, kita memang tak selamat. Kita memang tak selamat. Lepas itu dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia buat turun satu ayat yang pendek. Dia buat turun satu ayat yang pendek. Ayat tu tegak perangai orang-orang musyrikin Mekah. Mereka ni ada dua benda. Satu, dia suka mencela orang. Cela. Baiklah 1000 tahun, tapi satu saat kawan tu tersilap, dia cela kawan tu lah, tak ada. Lepas tu, dia bangga dia banyak harta. Dia bangga dia banyak harta. Dia kata, aku ni satu orang yang akan selamat pasal aku ada harta banyak. Allah buat turun satu surah, kita kata apa dia? Cela balik orang macam ni, dan bagi warning pula kat mereka. Allah berfirman dalam ayat yang mengandungi 9 ayat. Dalam surahnya ada 9 ayat. Allah Ta'ala kata, wailul likulli humazatin lumazah. Allah kata macam tu. Allah kata wailul, Allah kata celaka. Dalam tafsir, wailul dia kata halak, dia kata azab. Halak bermakna apa? Binasa, celaka. Azab bermakna pasti dia akan dihukum di akhirat. Jadi bila kata kalimah wailul, kalimah ni sangat tidak menyenangkan.
Kalimah ni kalimah sumpah seranah. Yang sumpah seranah ni siapa dia? Tuhan. Orang ni paling takut lah. Tuhan buat kita tumpah makan rezeki dia semua ni, tiba-tiba dia sumpah seranah. Dia kata wailul, dia kata, kita boleh kata wailul celaka. Bukan celaka kita ni. Celaka dengan makna kata dia pasti akan susah akhirat kalau dia tak bertobat. Dia ni satu orang yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Allah laknat. Siapa dia? Likulli, bagi tiap-tiap orang yang ada dua perangai. Humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Humazatin, lumazatin. Apa dia humazah? Umpat. Lumazah, celah. Tengok orang terbuat silap sikit, dia nak komen dandan dia nak komen. Allah kata celaka orang ni. Celakalah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Buat zalim ke orang ni bukan kata aku tak bagi hamba, aku haram diri aku buat zalim. Tengok, Tuhan kata ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan zalim atas diri aku. Aku Tuhan, aku haramkan aku buat zalim. Macam mana hang boleh buat zalim ke orang? Benda yang aku haramkan aku hang boleh buat. Maka Allah kata wailul, Allah kata terkutuk, celaka, pasti aku azab. Likulli, bagi tiap-tiap orang, humazatin lumazah, yang mulut dia cepat mencela dan cepat membawa cerita umpat orang. Kemudian Allah kata apa? Allazi jama'a malan wa'addadah. Orang ni adalah orang yang menghimpun harta, wa'addadah, dan dia duk kira duit dia tu banyak mana. Orang ni adalah orang yang jama'a malan, orang yang kumpul harta. Ayat ni turun kepada Abu Jahal, Abu Lahab, pemimpin di kalangan orang-orang Mekah tu. Perangai mereka macam tu. Mereka hina orang, mereka kutuk Nabi Muhammad, sambil duk kutuk, duk pegang ni rial di tangan ni, duk pegang dinar, dirham ni, duk pegang. Oh, kita banyak duit, siapa nak tolak kita? Kita orang berduit, kok mana pun orang cari kita. Mereka ni allazi jama'a malan wa'addadah. Mereka jama'a, himpun, malan, harta, wa'addadah, duk kira banyak. Kita jangan takut, kita boleh halau orang tu, orang lain tetap main kat kita. Pasal apa? Kita ni jama'a malan, kita orang yang harta banyak, kita boleh celah siapa-siapa. Allah kata Allah laknat mereka ni. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, mereka ni duk kira, anna, sesungguhnya, malahu, harta dia, akhladah, akan buat dia tak mati, dia kekal. Dia silap banyak. Dia fikir dia ada harta, dia fikir dia ada kuasa, dia boleh hina orang, dia boleh umpat orang, dia boleh cela orang, dia boleh komen, dia boleh kritik orang. Dia silap banyak. Tapi orang ni, inilah perangai dia. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia duk kira, kata sesungguhnya harta yang dia ada tu mesti bagi dia kekal punya. Allah kata kalla, jangan macam tu. Kalla maksudnya you better be careful. Betul Kak Fahan? Kan? Dia kata Kak Pah masuk automatik, saya punya Inggeris dia proses. Dia automatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah kata kalla maksud dia hati-hati, jangan macam tu. Layun bazanna, Allah kata pasti hampa ni kami nanti pi lempak ke satu tempat. Tempat tu nama dia Al-Hutamah. Al-Hutamah. Bila kata Hutamah ni, orang Arab dia dengar, dia kata bukan nak pergi jauh mana pun, Hutamah saja. Dia ingat Hutamah tu macam Mina, macam Jeddah, dia ingat nama tempat. Dia memang isi makan nama tempat. Tuhan bagi bodoh mereka ni. Tuhan guna bahasa bagi bodoh mereka.
Allah kata kalla, jangan duk buat perangai, duk cela orang, duk kritik orang tak tentu. Kalau ni jangan. Awak hang besar sangat ke? Hang dah harta, duit hang banyak, duit hang tu kekal ke? Hang boleh tipu orang, hang boleh tipu semua orang satu masa, tapi tak boleh tipu semua orang sepanjang masa. 1 juta orang boleh kena tipu serentak, boleh. Tapi 1 juta tak akan kena tipu buat selama-lamanya. Ada betul kira lagu tu? Betul, Pak Amir? Kita boleh tipu satu dunia dalam satu masa. Tapi nak tipu satu dunia sepanjang masa, tak boleh. Hari Tuhan berkeluar kita punya cerita tu ada. Allah kata, kalla, jangan. Layun bazanna fil hutamah, aku lempak hang ke satu tempat, nama dia hutamah. Dalam bahasa Arab ni, lam ni nama dia lam taukid, kepastian Tuhan nak buat. Tuhan kalau kata dia nak buat, dia buat. Kepastian. Kalla, jangan macam tu. Layun bazanna fil hutamah, pasti aku lempak hang bintang situ. Depa pun bukan jauh mana pun Tuhan nak lempak kita. Hutamah ni gamaknya dekat Jeddah kot. Tiba-tiba Allah kata, wama adraka mal hutamah. Allah kata, hampa tahukah hutamah tu apa? Tahukah? Wama adra, macam mana hampa boleh fikir, macam mana hampa boleh dapat ilmu yang kata hutamah tu apa dia? Hutamah ni memang nama tempat, tapi bukan di dunia. Apa dia hutamah? Narullahil muqadah, iaitu neraka api yang menyala-nyala. Yang menyala-nyala dia itu allati tattali'u 'alal afidah. Ujung hak duk menyala tu, dia tembak daripada kulit kamu kena jantung, berhenti jantung. Satu orang tengah duk memontar, tiba-tiba api tu panah dia, masuk dalam jantung dia, api tu tangkap jantung, dia terkerah. Yang itulah yang dikatakan hutamah. Innaha alaihim mu'sadah. Hampa bila masuk dalam neraka hutamah tu, api tu dia akan keliling hampa. Dia keliling hampa. Hampa tak boleh lari. Sebab apa? Fi amadim mumaddadah. Dia ada satu tiang, hampa akan diikat pada tiang tu, dan api tu dimarahkan kepada hampa, dia tembak betul-betul masuk ke jantung hampa. Yang itulah yang dikatakan hutamah. Kih ni kih siapa? Kih orang yang suka komen orang cepat sangat. Dia komen cepat sangat. Cepat dia komen. Baca surat khabar ke dunia dunia IT kan, ilmu pun ada, fitnah pun ada. Di mana dulu orang boleh pasang gambar orang, kawan tu duduk tempat lain, boleh centum-centum jadi satu kan. Ini apa ni kan. Dia kata, Ustaz nak tengok gambar Ustaz. Saya kata, famous juga saya macam pakcik cerita tadi. Sekali keluar gambar saya pakai topi koboi duduk isap curut. Dia centum gambar tu, gambar saya duduk di kedai makan, dia ambil. Sekali Tong Yam tak nampak pakai topi koboi, jari aja duduk logo tu kafir. Satu macam jual labu. Dahsyat tu. Yang kita duk marah kawan balas curut, tak keluar gambar kita duk balas curut. Ni nama dia apa? Dunia fitnah. Saya tak boleh buat no. Dia kata lebih daripada tu boleh buat. Ni nama dia digital. Ambil gambar sana, pelekat-pelekat jadi satu gambar. Apa? Photoshop. Dahsyat nah. Tak apa. Rupanya kita ada satu ayat yang kita duk baca hari-hari itu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ingat. Jadi lebih baik satu orang tu kita tak komen terus, tak apa, sampai mata kita nampak sendiri apa jahat dia buat, telinga kita dengar sendiri apa kata jahat dia kata. Masa tu kita nak buat komen, masa tu kita nak buat kesimpulan atas kita. Kalau kita nak tinggal dia masa tu pun kita boleh tinggal.
Pasal tu Quran kata apa? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu orang fasik, dia dah fasik, dia bawa satu cerita fasik, kamu mesti mau semak. Kamu mesti mau semak. Pasal apa? Pasal takut kamu percaya, kamu hukum satu orang, dia tak salah. Hukum ni maksud dia apa? Kita buat penilaian sendiri, kita kata dia jahat. Dia kau duduk sembang dengan kawan kita, kita pipi, kita aku balik ya. Awak nak balik? Dia tu duduk ada. Dan kawan tanya pasal apa kalau dia duduk ada? Tak boleh. Dan dia aku cerita pasal dia. Aku ingat hang nanti tak buka puasa 10 malam terakhir ni. Nanti puasa 10 hari terus ni. Pasal apa? Pasal kita dah ada cerita tak elok. Kita boleh bayang Nabi ni dia Nabi, dia Rasul, dia dapat wahyu. Agak-agak kita lah, Nabi tak tahu ke hati perut Abdullah bin Ubay ni. Agak-agak kita, dia dapat wahyu, malaikat Jibril duduk dengan dia. Agak-agak Nabi tak tahu ke A sampai Z kawan ni punya perangai. Nabi tahu. Tapi dalam hadis Muslim boleh cerita, lepas main subuh, sahabat kata, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay ni dia sakit. Wahia ardun sabikhah. Dia ni duduk pula di dalam sikit kampung ni. Dalam sikit nak kena masuk. Jom kita pergi tengok dia macam mana. Nabi Rasul. Lagu kita ni tak ada apa-apa ni pun. Tengok satu orang kita boleh buat satu ramalan. Tak tahu yang kita ramal tu jadi sungguh. Kita kata apa? Betul tak aku duk kata? Aku duk kata ada dia ni ranjau. Tak ada apa. Lagu tu je. Lagu asal okok kelok ke hidung, kelok ke mulut. Lagu tu je. Tapi Nabi ni Nabi dah Rasul, hati bersih. Takkanlah Nabi tak kenal Abdullah bin Ubay. Nabi kenal. Tetapi dia nak ajar umat dia, hukuman tetap daripada sisi Allah. Apa Nabi buat? Dia tu kata-kata, jom kita pergi ziarah dia sakit. Nabi naik di atas keldai, jalan pelan-pelan sampailah ke rumah dia, ardun sabikhah. Hak pengkhianat lagu ni bukan kaya-kaya pun, duduk pun di kawasan gersang, orang nak jalan pergi pun susah. Nabi masuk rumah dia, tak ada nak masuk dekat pintu macam ni, Assalamualaikum. Kawan dia kata, bangun. Ni Muhammad mai ziarah. Dia dengan demam, dengan tak larat semua, bangkit papah duduk bersila. Dia buka terai, dia nampak Nabi dengan keldai Nabi. Daripada jarak jauh macam ni, dia boleh kata kat Nabi, dia kata, ilaika anni. Dia kata, hampir melingkup bang. Busuk keldai hang tu dah lekat di badan hang, menyakitkan hidung aku yang sakit ni. Oh, dahsyat. Agak-agak kita, Nabi boleh agak tak buah tu Nabi nak kena? Dia Nabi, dia Rasul. Tapi hak tu semua dia tak irau. Pasal apa? Hukum Tuhan duduk nombor satu. Nabi bila Nabi kena macam tu, Nabi tunduk, Nabi tak kata apa. Nabi nak pusing keldai balik. Sahabat hak duduk belakang Nabi ni tak boleh tahan. Sahabat kata, busuk keldai Nabi, busuk lagi perut hang. Maka jadi apa? Jadi berkelahi. Ambil bil jarid, ambil pelepah kurma, pukul bin na'al, ambil kasut balin pi, hak tak ada BID, ambil buku 5 lepas pi tengah belakang, berkelahi dalam rumah dia. Allah turunkan surah Al-Hujurat. Surah Hujurat turun, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Apabila orang beriman ini bersaudara, leraikanlah perkelahian mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ala ihdahuma. Apabila dua kelompok daripada orang Islam ni berkelahi, maka damaikanlah. Kalau ada satu kelompok tak mau berdamai, maka peranglah yang tak mau damai. Bertakwalah kepada Allah dan ingat orang beriman ni bersaudara.
Tapi yang itulah yang kata Nabi ni, dia boleh handai orang, tapi dia tak mau andai. Tapi kalau Nabi buat sikap andai, kita lagi mengandai. Pasal itu Allah turun surah macam ni. Allah kata siap-siap, wailul likulli humazatin lumazah. Allah kata hati-hati orang duk komen orang, duk andai orang, sampai peringkat mengumpat, sampai peringkat mencela. Pasal itu para ulama kita ajak kita, bila duk belajar ilmu sunnah ni, kita akan jumpa pandangan ulama kan. Dua ulama yang masing-masing bawa hujah. Satu bawa hujah, satu bawa hujah. Antara dua hujah tu kita akan dapati ada hujah yang kuat, ada hujah yang tak kuat. Kita sekadar mengkritik dalil, bukan mengkritik orang. Kalau kita kritik ulama ni ilmu tak pandai, jangan. Kita akan terdedah dengan benda-benda ni semua. Kita kritik dalil. Kita tak boleh kata Imam Ghazali ni, dia ni bukan reti sangat. Ghazali tulis ihya 10 jilid tak reti. Dia tulis ihya dalam bahasa Arab 10 jilid. Semua bab ada di situ. Dia tak reti. Kita hanya boleh kritik dalil. Pasal dalil itu agama. Kita kata dalil dia tak kuat. Bukan kita kata dia tu tak reti. Bila kita kata dia tak reti, kita kena lumazah. Kita duk celah satu orang. Kita duk celah. Kita tak, sampai pada peringkat dengar nama Ghazali saja. Ghazali ni satu macam punya kan, orang sini kata siru ambil. Satu macam punya siru tu dia buat. Ghazali ni dia tak apa tahu hadis. Dia tak apa tahu hadis, tak boleh. Imam Syafi'i ada dalil. Imam Ahmad bawa dalil. Bila lawan dalil lah. Bertengkar hang bawa mai aku bawa pi, hang bawa mai aku bawa pi. Tengok dalil Imam Ahmad kuat. Kita kata apa? Disiplin agama mengikut yang kuat. Prinsip Ahlus Sunnah tidak boleh mencerca mana-mana ulama di kalangan Ahlus Sunnah. Tak boleh cerca. Kalau mereka betul, mereka dapat 2 pahala. Kalau mereka salah, mereka dapat 1 pahala. Kok mana pun mereka betul. Kok mana pun mereka ada pahala. Kita tak boleh komen mereka lebih. Ni apa ni, Syafi'i dah tahu dalil ni dhaif, dia pergi ambil buat apa? Dia ni pun satu haru betul lah. Tak boleh kata lagu tu. Komen Abang Ipak tak apa lah lagu tu. Komen Syafi'i macam tu tak boleh. Apa dia ni pun satu haram betul lah. Tak. Syafi'i kata apa dia? Kullu mas'alatin iza takallamtu fiha. Semua bab yang aku cakap, aku pastikan dalam bab tu riwayat dia sahih. La kita kata kunut subuh tu dalil dia dhaif. Tapi masa Syafi'i berfatwa dengan dalil tu, dia yakin sahih. Baru dia ambil. Lepas tu dia kata apa dia? Dia kata idza sahal khabara 'inda ahli naqli khilafu ma qultu fa ana raji' fil hayati wa ba'da mamati. Apa yang dah aku himpun ni, tiba-tiba dia kata, katalah ada ahlu naqli, ulama hadis lain mai, dan mereka mendapati apa yang aku cakap itu tidak sama dengan riwayat yang sahih, maka aku bersedia tarik diri terhadap apa yang aku cakap masa aku hidup maupun aku dah mati. Tengok macam mana dia tak sama dengan Allah dan Rasul. Tapi masa dia fatwakan benda tu, dia yakin 100% sahih. 100% dia yakin sahih. Kalau dia tak yakin, dia tak akan ambil dalil. Abu Hanifah, orang tanya Abu Hanifah tu Nu'man pasal kita buat kekah. Abu Hanifah kata apa? Ini semua kekah perangai orang Arab, kita tak buat pun tak apa. Dia cakap tu, dia confident. Tiba-tiba Abu Yusuf kata, dah. Kalau Abu Hanifah tengok balik dalil-dalil akikah, nescaya dia akan tarik balik cakap dia. Kerana kekah bukan budaya orang Arab. Kekah, dia datang nak mengganti budaya orang Arab dengan beribadat kepada Allah. Tengok. Dari situ kita tengok macam mana Imam Syafi'i kata apa? Ma jadaltu li ahadin
aku bila bertengkar berhujah dengan satu orang, bila aku nak hujah dengan satu orang, satu benda aku akan buat. Apa dia? Doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala timbulkan kebenaran di atas kawan yang berhujah dengan aku. Lidah dia bawa kebenaran supaya aku jadi pengikut kepada kebenaran. Tengok, mereka tak ada sikap sombong, mereka tak ada sikap celah, mereka tak ada sikap kita kata sombrono, seenak dewe, redah ikut dan. Tak ada. Yang ni kita kata disiplin. Imam Syafi'i, pada dia Imam Malik ni dia belajar. Bila Imam Syafi'i dah hebat, Imam Syafi'i dia dalam kepala dia rasa ada satu dua bab Imam Malik ni dhaif. Imam Malik ni dhaif. Di antaranya Imam Syafi'i dia tidak seronok, dia tak selesa bila Imam Malik suka berhujah dengan amalan orang Madinah. Apa orang Madinah buat, kita kena ejeh bagi betul. Pasal apa? Mereka ni penduduk Madinah, bukan sembarang orang. Jadi kalau orang Madinah tu, Imam Syafi'i masuk ke Madinah, mereka dah sembahyang tarawih 39 rakaat. Baby, walaupun hadis kata 8, mereka itu orang Madinah. Mereka lebih tahu amal apa berhak di Madinah. Imam Malik ada macam tu punya, ingat. Imam Syafi'i dia tak seronok. Kalau yang tu jadi hujah, hadis akan jadi masalah. Hadis akan jadi masalah. Maka bila dia sampai ke Mesir, masa tu di Mesir mazhab Imam Malik kuat. Mazhab Imam Malik kuat. Bila orang tanya kepada Imam Syafi'i tentang Imam Malik, walaupun dia tak seronok dengan Imam Malik, dia kata apa? Dia kata Malik hujjati amam Allah. Dia kata Imam Malik, kalau besok Allah Ta'ala hisab aku, Allah tanya ke aku, wahai Syafi'i, pasal apa hang buat lagu ni, aku akan bagi tahu aku buat begini pasal Malik buat. Malik adalah hujah aku di hadapan Allah. Dia tak bagi komen ikut dan. Kan kita kalau kita duk belajar ni je nah. Pada pandangan saya, Imam Malik ni kurang teliti. Imam Malik korang teliti dia bagi tahu. Dia ingat Malik Nur kot. Saya ingat Imam Malik ni pun dia kan. Dia apa ni nak komen satu benda kan. Tadi pakcik masa duk tadarus tadi, pakcik Bulia kata kita ni lebih baik ajak diri kita. Pasal kita baca hadis baru ni kan, satu orang tu masuk neraka sampai jadi rentung hitam, tiba-tiba ada benda Tuhan tak bagi terbakar dalam neraka. Ingat balik hadis tu? Apa dia? Dai dia. Betul dai. Ke abah silap baca hadis? kan dai dia. Hari tu saya baca hadis, doktor itu tegak, sejuk sampai dalam darah. Sejuk sampai dalam darah. Pergi hospital tengok darah kurang. Silap bermakna. Doktor tegak tu kan direct dia bagi. Silap bermakna. Apa tadi? Dai dia ni Allah tak izin terbakar. Muka semua habis, rentung habis, semua habis sampai tak kenal dah. Dai dia min athari sujud. Tempat sujud ni neraka tak boleh makan. Walaupun dia sembahyang raya sekali je, tapi dia tak kapiah. Pakcik kata faham daripada hadis tu, lebih baik kita kurang komen orang-orang Islam yang buat ibadat ke Tuhan ni. Lebih baik kita kita terang sunnah je. Kalau kebetulan dia yang tak sama dengan sunnah, tu hal dia. Daripada kita nak komen dia, orang tanya kita apa pandangan awak dengan grup ni, kita ada komen, pada saya grup ni menyeleweng lah, mereka ni aceh. Daripada kita kata lagu tu, tadi pakcik kata lebih baik kita guna bahasa menurut sunnah yang kami duk belajar. Perjalanan menyucikan diri macam ni cara dia. Kita kata kita ambil daripada Nabi, ambil daripada sahabat, ambil daripada para ulama ahlu sunnah. Sepanjang kita duk belajar ilmu zikir ni, ilmu zikir 4 mazhab ni, yang kita jumpa satu aja. Imam mazhab melarang kita zikir lepas sembahyang ni menggerak-gerakkan badan.
Dia tak benar kan? Kita zikir la ilaha illallah kan? Duduk lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak main satu tahap badan kita duduk la ilaha illallah. Apa dia? Kita panggil apa dalam apa? Ilmu tajwid dia panggil apa? Saktah. Kan ada satu saktah. Saktah tu maksud dia apa? Berhenti saat tanpa tukar nafas. Bila badan kita duduk la ilaha illallah, saktahkan dia. Astaghfirullahalazim. Awak pun zikir balik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakai tangan kita gerakkan di atas gelang-gelang tangan kita ni. Subhanallah. Kalau satu orang dia boleh bangkit berdiri, dia menari, satu macam dia menari. Apa tunjuk dalam TV tu buat minit. Satu macam pak cik tu macam ronggeng. dia apa panggil apa? Zuk ni kira dia khusyuk terlampau. Kan? Biar kat dia. Kita kata apa? Berdasarkan ilmu yang Nabi tinggal pada sahabat, ada riwayat Ali bin Abi Talib. Ada riwayat Ali bin Abi Talib. Nabi masuk dalam masjid, Nabi ajak Ali zikir. Zikir macam biasa ni lah. Tiba-tiba Ali zikir. Ali pun zikir. Subhanallah, walhamdulillah. Tiba-tiba Ali ni orang kata dia mai Tok Syekh. Ali tu kerana zikir tu dah masuk dalam badan Ali, Ali mangkit satu macam punya, jadi merawang-merawang, tarik pedang, balinkan serban. Nabi duk tengok Ali. Sahabat lain ingat Ali ni kena sawan. Nabi kata, tak, hampa tak tahu zikir dah masuk dalam daging darah dia. Hadis tu ada. Kata para ulama, hadis ni daripada matan sampai sanad kesemuanya palsu. Daripada matan sampai sanad kesemuanya palsu. Tapi ada, dia jatuh dalam kategori hadis yang palsu. Ada orang ambil hadis tu buat dalil zikir-zikir hari ni. Kan? Ni di sini. La ilaha illallah, la ilaha ni ada apa? Ni ada rumah setan. Sikit punya setan pergi buat rumah dia ke? Setan pergi buat rumah dia. Jadi dia kata bila sampai tahun ni renyak bagi darah tu pecah. Kalau pakai jantung dengar renyak sampai darah tu pecah, pakai gantung digolek kepala. Hang tahu tak darah pecah dalam jantung hang jadi apa? Dia tak boleh percaya dengan pakar jantung. Mereka pun tak apa tahu pasal jantung. Jantung mereka pun ada masalah. Jadi kita mau zikir macam ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi kuat, lagi bagus, nak pecahkan dia. Kita kata kalau awak nak buat, itu hal awak. Tetapi awak jangan sandarkan itu pada sunnah Nabi. Kita tak komen dia melampau. Kita tak kata dia jahat. Kita tak kata dia apa. Kita kata sesiapa yang berzikir tidak mengikut petunjuk Nabi, dia tidak akan sampai kepada pembersihan jiwa. Dia tak akan sampai. Dan kita nak belajar macam tu, susah pasal lidah kita ni kadang-kadang dia gatal. Walaupun tak esok okok, dia jadi mana tu dia gatal. Lagi dia tak kata bagi hati sakit kan, dia tak seronok. Dia nak bagi juga hati sakit sikit. Tapi kita macam tu, stand kita macam tu. Abdullah bin Mas'ud masuk dalam masjid, hadis Imam Ad-Darimi. Masuk orang duk zikir ramai-ramai subuh kan. Satu benda dia kata waihakum ya ummat Muhammad, celaka hampa umat Muhammad. Kubur Nabi masih lagi merah, sahabat masih lagi ramai. Pasal apa hampa buka lagi satu pintu sesat untuk hidup hampa? Dia marah macam tu. Jadi kita pun duk kena jaga lidah kita lah. Duk kena tengok mai satu jemaah, mai satu firqah, sat lagi macam tu, sat lagi macam ni. Kita kata yang di dalamnya tidak ada alamat ahlu sunnah, kita tak perlu rasa nak ikut apa-apa. Imam Syafi'i kata apa? Kalau mai lah kawan tu boleh jalan atas ayak sekalipun, lagi aku tak percaya. Lagi aku tak percaya. Semua orang sampai jambatan kena bayar RM7, RM5, RM6 kupang duk kena bayar. Dia ni sekupang pun tak bayar. Satu macam punya derah mai, palang tu naik sendiri. Kaunter babai kat dia, bro, kata dia pergi. Ambulan pun kena berhenti surat-surat. Itu ambulan berhenti surat-surat. Dia ni, dia berkata yang tu wali. Dahsyat, dia berkata palang tu pun kenal dia. Dahsyat. Kita bila mai cerita lagu tu, bertambahlah tak percaya kita.
bertambahlah. Tak percaya kita, ni bulan puasa, Nabi sendiri puasa sampai ambil ayak buah atas kepala. Nabi sendiri puasa sampai berbuah ayak lelehak-lehak. Sampai Nabi kata apa? Hari ni panas. Hari ni panas. Nabi tersengguk-sengguk. Nabi puasa sampai tersengguk-sengguk. Yang sahabat ingat dia duduk zikir punya dia lena. Biasa jadi macam tu kat Nabi. Tak larat, tidur kerekod. Sahabat pergi tanya, sahabat kata dekat Nabi sakit. Nabi kata la. Nabi kata ju', lapar. Sakit? Tak, Nabi kata lapar. Sahabat tu dengar menangis dia. Dengar menangis dia. Nabi lapar, menangis dia. Apa dia buat? Dia keluar cari apa boleh bagi Nabi makan. Nak bagi kat Nabi makan, lapar. Nabi kata awak hang ni. Dia kata aku tak boleh tengok hang kata hang lapar ya Rasulullah. Nabi kita ingat, kalau betul lah hang sayang kat aku, hang dengar kata aku lapar, hang tak tahan, ingat Allah uji orang yang sayang kat aku lebih cepat daripada ayak bukit jatuh ke bawah. Ayak bukit duduk di atas, jatuh bawah tu kira lambat. Hang kata hang sayang kat aku, hang kata-kata hang pusing kanan, ujian sudah masuk. Oh dahsyat. Oh dahsyat. Ibn Qayyim kata apa ikhwan? Ibn Qayyim kata apa? Dia kata wasda' bima qala Rasul. Wasda' bima qala Rasul. Pegang elok-elok apa yang Nabi kata. Wasda' bima qala Rasul. Pegang elok-elok apa yang Nabi kata. Wala takhfa min qillatil ansar wal a'wan. Jangan kamu takut, jangan kamu jadi takut, jadi cuak kerana sikit orang bagi bantuan dan orang memberi pertolongan. Fa inna junudukum, kamu tahu tak bila kamu pegang apa yang Rasul bawa ni, kamu tahu tak siapa dia bala tentera kamu? Fallahu nasiru dinihi wa kitabihi. Allah sendiri akan tolong agama dia dan kitab yang dia buat turun. Fajunudukum, tentera-tentera yang akan support kamu itu siapa dia? Al malaikah, para malaikat. Wa junuduhum, tentera orang balik sana yang tak suka kamu pegang dengan kitab-kitab Allah ni, fajunuduhum buhtanun, manakala tentera yang mereka akan guna untuk serang kamu, fitnah semata-mata. Fitnahlah senjata mereka. Mereka tak ada malaikat. Wa junuduhum buhtanun wa junuduhum syayatin. Tentera mereka bohong dan syaitan-syaitan yang bisik di telinga mereka. Kata Ibn Qayyim, la takhsha, jangan kamu takut dan jangan kamu rasa cuak. Allah akan tolong kamu. Malaikat mendoakan perjalanan kamu dan Nabi tunggu kamu untuk bagi syafaat di hari akhirat. Jalanlah. Jalanlah. Kita pegang, kita jalan terus. Kerana itu, kita belajar malam ni. Satu sunnah Nabi. Apa dia? Kita komen orang, biar bagi betul. Jangan komen benda kita tak tahu. Kadang-kadang kita pun terlajak juga tak? Ni saya nak cerita, mereka katalah kalau mereka bohong, saya bohong. Tu dalam duk mengaji hadis tu. Dalam duk mengaji hadis tu. Mana boleh cakap macam tu? Tak boleh. Ni saya nak cerita, mereka lah cerita kan. Mereka cerita tak betul, mereka ranjau, saya ranjau. Ini nama dia, kita kata qila wa qala. Mereka kata, saya pun kata. Kan dalam bahasa Arab, qila dipanggil apa dia? Qaf ya lam. Qila, qila tu nama dia. Qila dengan qala. Qala satu kata. Satu orang kata. Tapi qala tu konkret. Bahasa dia konkret. Qala telah berkata. Dia telah berkata. Konkret. Tapi qila, mereka ramai kata. Majhul. Seorang pun tak tahu. Tak boleh kenal punya. Majhul. Mereka ada kata, mereka kata, saya katalah, tapi saya barang kalau mereka tipu, saya tipu lah. Maknanya memang tipu lah. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Pasal apa? Kita ada surah Wailul
likulli humazatin lumazah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah berkat kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.